Rancangan Santapan Jiwa Mat Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Batu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita sama-sama meneruskan surah-surah yang di akhir pada juz amma, untuk sama-sama kita mengambil peringatan. Dan semalam sudah pun kita melihat pada surah Al-Fil, dan pada hari ini kita bersama dengan surah Quraisy, satu surah yang mengandungi 4 ayat bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safah apa? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Hari ini kita dalam surah yang pendek ya, semalam lebih sedikit satu ayat surah Al-Fil, dan hari ini kita nak mendalami apa kaitan ya, kalau Saidina Umar itu ketika rakaat kedua solat maghrib itu pernah membaca surah Al-Fil tanpa bismillah, sambung dengan surah Quraisy. Mengapa dua surah ini bergabung ataupun hampir dekat ya, susunannya dekat dan dibaca walaupun memang surah yang berbeza tapi dibaca terus oleh Saidina Umar? Ini yang kita ingin sama-sama mulakan dengan sesi kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis 4 ayat daripada surah Quraisy, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, peringatan kepada kaum Quraisy agar mengenang nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beribadah kepada Tuhan hadzal bait, iaitu Tuhan Kaabah ini sendiri. Mari sama-sama kita terus sahaja membaca ayat pertama hingga ayat yang keempat, dan jangan lupa tuan-tuan, kita sudah di hujung ini nanti kita akan menyambut kesyukuran khatam kepada tadabbur My Quran Time ini pada 8 Oktober 2022 di Masjid Tuanku Mizan di Masjid Besi Putrajaya. Ajak kepada rakan-rakan, ibu, ayah, ajak keluarga untuk bersama, dan kita ingin membaca salah satu surah yang kita akan baca bersama meraikan penghujung ataupun khatam ya. Khatam itu bukan sekadar penghujung tapi permulaan kepada bacaan Quran kita yang seterusnya, surah Quraisy. Hari ini kita belajar bersama Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang diraikan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita pada hari ini dapat sama-sama membaca dan tadabbur dan surah hari ini surah Quraisy, dan ada perkataan Quraisy di dalamnya. Apakah yang dimaksudkan dengan Quraisy yang selalu kita dengar tentang Quraisy, orang Quraisy, dan hari ini surah Quraisy, masya-Allah, yang akan kita belajar ada 4 ayat sahaja, tak banyak ayatnya. Sudah pasti kita akan seolah macam satu perjalanan dalam menuju ataupun penggambaran ataupun surah Quraisy ini. Sudah pasti banyak perkara yang akan sama-sama kita belajar pada hari ini. Jom sama-sama kita share, sebarkan majlis ilmu kita. Kita nak baca terlebih dahulu daripada ayat pertama hingga ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat daripada surah Quraisy, surah yang ke-106, surah Makkiyah yang mempunyai 4 ayat untuk sama-sama kita memaknai ya surah yang pendek ini tetapi ianya mempunyai mesej yang besar kepada kita semua. Sebagaimana kita lihat pada surah sebelum ini, surah Al-Fil. Surah Al-Fil yang sudah pun kita bincangkan, bermula daripada surah Al-Fil, 10 surah yang terakhir ini bercerita tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah menyatakan Nabi diselamatkan ya ataupun Allah menyelamatkan kepada Kaabah itu di Mekah itu adalah salah satu daripada kewujudan ataupun kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan pada surah Al-Fil, dan dinyatakan bagaimanakah ya kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada kaum Quraisy. Dan apa kaitan surah Quraisy dengan surah Al-Fil sebelum ini? Kalau kita bercakap tentang keamanan sosial ya, keamanan sosial itu berlaku pada surah Al-Fil di mana Allah menjaga Kaabah iaitu kepada Baitullah Al-Haram itu dengan dihantarkan tayran ababil ya, iaitu burung dengan yang berbondong-bondong membawa batu yang menghentam kepada ashabul fil ya, kepada tentera bergajah sehingga kan mereka hancur seperti daun yang dimakan ulat. Itu keamanan sosial Allah jaga ya, dan Allah jaga ini adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana orang yang bukan Islam pada waktu itu. Dan lebih daripada itu ialah pada ayat yang pertama surah Quraisy ini, liila fi Quraisy ya, iaitu maksudnya kerana kebiasaan orang-orang Quraisy, itu terjemahan, tapi sebenarnya liilaf ini ustaz ya, daripada perkataan lam tu adalah satu penekanan ya, satu penekanan kepada orang-orang Quraisy. Sebenarnya mereka itu telah diberikan ilaf. Apa maksud ilaf? Ilaf ini daripada perkataan alafa ya. Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ayat yang sekitar 130 begitu ya, Allah menyatakan tentang bagaimana Allah mencantumkan ataupun menyatukan hati-hati di antara orang-orang Aus dan Khazraj contohnya ya. Contohnya dalam ayat itu bunyinya macam mana ustaz ya, iaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat selepasnya ya, ayat selepasnya itu berkaitan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya. Jadi jangan berpecah, dan Allah menyatakan bahawa sebenarnya Allah telah menyatukan hati orang-orang yang awalnya sudah berpecah. Jadi orang beriman apabila dicantumkan hatinya, itu namanya taklif. Dan ia makan masa. Dia bukannya hari ini baru beriman, besoknya sudah pun menerima kehadiran orang beriman yang lain, tak. Dia makan masa, taklif. Tetapi dalam ayat yang pertama surah Quraisy ini Allah tak menggunakan taklif, Allah menggunakan perkataan ilaf. Ilaf ini apa? Allah mencantumkan ya, melembutkan hati-hati orang Quraisy itu bukan makan masa, tetapi dalam satu detik ataupun satu peristiwa yang tiba-tiba menyatukan mereka. Apakah peristiwa tersebut? Yang telah kita belajar, iaitu peristiwa Ashabul Fil, di mana orang-orang Quraisy pada waktu itu, pada waktu ini pun, pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka amat terkagum, mereka kagum dan terkesima dengan bantuan yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk menyelamatkan Baitullah Al-Haram dan juga kawasan Mekah tersebut. Kita sudah maklum sebagaimana kita bincang semalam, apabila Abrahah datang daripada Yaman itu, dia menyerang beberapa tempat dan semuanya kalah, sehingga kan Abdul Muttalib daripada Mekah ya, yang dijumpai oleh wakil daripada Abrahah, bertemu dengan Abrahah di Taif ya, bertemu dan menyerah diri, menyatakan kami ini lemah, kami ini tidak mampu untuk melawan kepada
Abraha. Dan bila Abraha masuk ke kawasan Mekah tersebut, maka turunlah tayran ababil yang menghancurkan mereka, kecuali Abraha itu tidak hancur, dapat kembali ke Yaman dan akhirnya ada penyakit kulit, dan itulah penghujung dia antara dalam kehebatan beliau memimpin kepada tentera. Jadi apabila selamat daripada Abraha, tentera bergajah 60,000 orang dengan gajah yang amat kuat bernama Mahmud, maka ini adalah satu peristiwa yang menyebabkan taklif, Ustaz ya. Bukan sekadar taklif tapi ilaf, iaitu menyebabkan orang Quraisy rasa, wah, Tuhan menyayangi kita. Tuhan telah memberi kita sesuatu yang hebat. Dan Quraisy itu maksudnya ialah sesuatu, kalau kita tengok dari segi maksud Quraisy ini ialah mereka yang mampu mengumpulkan orang daripada pelbagai pelosok, Ustaz. Daripada perkataan taqarrusha, ya. Jadi taqarrush itu mengumpulkan orang pelbagai tempat. Kerana apa? Dengan adanya Kaabah itu ramai orang datang. Sejak zaman Nabi Ibrahim, di kawasan yang tidak ada tanaman, di kawasan wadi lembah, tapi bila ada Kaabah itu ramai orang datang dan ramai orang berekonomi, ya, berbisnes dengan orang-orang di Mekah. Itu taqarrush, ya. Selain daripada perkataan qarshun, itu maksudnya adalah makhluk besar, iaitu seperti paus, misalnya ikan paus di laut itu. Jadi bila diletakkan Quraisy, ia seperti ikan di peringkat seperti paus tetapi berbentuk kecil, ya. Nak ceritakan bahawa kalau paus itu boleh memusnahkan kapal, Quraisy ini adalah kecil kepada paus tersebut, tapi boleh memusnahkan sesiapa sahaja jika seseorang itu cuba untuk melawan ataupun menyerang kepada Quraisy ini sendiri. Jadi Allah memulakan dengan li'ila fi Quraisyin ini untuk menyatakan bahawa Allah telah beri macam-macam kepada Quraisy, ya, di mana mereka ada Kaabah satu, ya. Mereka tak payah buat bisnes banyak, Ustaz, ya. Mereka tak payah buat bisnes. Kalau sampai sekarang pun, kalau kita tengok dekat Mina tu ada satu KFC, ya, dan ada Al-Baik kat situ. Al-Baik itu 5 hari 6 hari je Ustaz buka bisnes, lain tutup, ya, pasal tak ada orang pun nak datang ke Mina tersebut, kan. Tetapi yang 5-6 hari itu berpusu-pusu orang membeli dan habis. Bisnes itu boleh makan sampai setahun atau mungkin lebih daripada situ. Jadi nak menceritakan bahawa sebenarnya orang Quraisy ini diberikan macam-macam daripada sejarah yang ada, termasuklah diberi Kaabah, diberikan orang pergi haji, orang berekonomi, dan ini adalah ayat pertama sebagai satu sentakan kepada orang Quraisy. Lebih daripada itu, Allah nyatakan pada ayat yang kedua, ilafihim, ulangan lagi, ilaf, ya, antara kebiasaan ataupun sesuatu yang Allah beri kepada mereka yang menyebabkan hati mereka sepatutnya makin lembut adalah rihlatash syita'i was-saif. Mereka boleh rihlah. Kalau kita dalam bahasa Arab ni ada safar, ya, kita ada pelbagai istilah sebenarnya. Antara istilahnya safar ataupun saha, ya. Kalau safar itu kita jalan jauh, Ustaz, ya. Kalau saha itu kita jalan bercuti, ya. Kalau katakan ada perkataan nafara, kita bersafar juga, kita bermusafir, tetapi untuk berperang. Perkataan rihala membawa kepada perkataan rihlah ini adalah satu perjalanan dan bawa banyak beg, Ustaz. Bawa banyak beg kerana apa? Kerana rihlah ini adalah rihlah bawa beg barang dagangan, ya. Itu mereka menggunakan perkataan rihlah. Dan mereka naik apa? Naik unta. Dan bila bercakap tentang naik unta ini, dia bukan macam kita, Ustaz, ni. Kalau bawa lori ke, bawa ada kereta, ada kita punya boot itu, kita boleh letak barang kita. Di sana bila letak di atas unta, bila lalu sahaja di padang pasir, orang boleh nampak dan perompak-perompak pun boleh tahu dia akan serang kepada unta yang ada banyak barang dagangan, berbanding dengan yang bawa unta sahaja, naik kuda sahaja untuk bermusafir ataupun bersiahah ataupun bercuti. Baik. Jadi Allah membawakan kepada orang Quraisy ini ilafihim, apakah perkara yang biasa yang diberikan untuk menyebabkan mereka ini makin lembut lagi hati mereka, spesifiknya rihlatash syita'i was-saif, iaitu perjalanan pada musim sejuk dan juga pada musim panas. Musim sejuk cabarannya, Ustaz, ya. Mengapa cabaran musim sejuk ni ialah sejuklah, satu sejuk. Yang keduanya ialah kadang-kadang tumbuh-tumbuhan tu tak jadi. Tak jadi. Jadi bila Allah bagi kelebihan ini kepada orang Quraisy, sebenarnya mereka boleh berjalan pergi ke tempat lain untuk berbisnes, untuk berbisnes. Dan juga pada waktu panas ini ialah untuk mereka berbisnes juga. Kalau ke negeri Syam, ke Palestin, ke utara, kan. Kalau tidak, mereka ke Yaman. Jadi ini adalah salah satu lagi daripada kurniaan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
apa yang sedang disampaikan. Kita baca sekali lagi surah Quraisy ini, kita cuba melihat apakah sebab Allah menyatakan dua ayat pertama ini kepada Quraisy, apa juga pelajaran untuk kita sebagai orang yang sedang membaca surah Quraisy ini. Sama-sama kita baca ulangan surah Quraisy bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, begitulah seronoknya kita mendengar kupasan surah Quraisy, musafir ataupun perjalanan. Inilah kelebihan yang Allah Taala berikan, perniagaan yang dilakukan, nikmat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan musim panas dan musim sejuknya. Dan rupanya Quraisy tu ada makna juga, bukan hanya panggilan gelaran Quraisy sahaja, tapi ada makna sebagaimana Ustaz Fah sebut tadi, dapat mengumpulkan, menarik orang sebagaimana taqarrasyaz ya. Dan ilaf tadi kan, ta'lif dan sebagainya. Oh, ada makna-makna yang kadang-kadang kita tak perasan baru baca terjemahan, tapi begitulah uniknya Al-Quranul Karim, bahasanya begitu hebat, luar biasa sekali, masya-Allah. Baik, kita baca sekali lagi sama-sama, kita pasak surah Quraisy dengan bacaan mujawad. Tak ikut pun tak apalah mujawad ni. Cuba belajar, kita mendengar setiap patah perkataan tu untuk sama-sama kita cuba lontarkan dalam hati kita, insya-Allah. Kalau ayat pertama tu Ustaz, apa perkara tajwid ataupun bahagian yang perlu diberi perhatian agar jangan tersilap lah kalau baca tu? Okey, cantik. Pertama sekali perkataan li'ilaf tu sendirilah. Ya. Perkataan ilaf tu, tu adalah hukumnya apa? Jarang kita jumpa. Awal-awal ni tu bagi bawah macam ni kan, li'ilaf. Okey, awal ayat pula tu kan, awal ayat dan ayat pertama surah tu kan, hukumnya adalah mad badal ilaf tu. Mungkin kesalahan yang biasa berlaku juga ialah memendekkan pada mak badal. Mak badal mengikut imam kita, riwayat imam kita Hafs an Asim, kita membaca dengan kadar sebagaimana mak tabi'i, dua harakat sahaja. Nak kena mak badal apa dia? Ada hamzah, kemudian ada huruf mat, ataupun ada huruf mat yang didahului oleh huruf hamzah. Sini mana huruf matnya? Ya, itulah ya, huruf mat. Sebelumnya ada huruf hamzah, maka jadi mat badal. Ini bahasa kita jumpa dalam ya ayyuhallazina amanu. Amanu tu itu adalah mat badal. Tu dibaca dua. Imam kita membaca, riwayat kita membaca dua harakat sahaja. So baca liila, jangan baca liila. Okey, kita baca liila fi Qur'an. Itu selekoh tajam yang pertama yang itu kita hati-hati ya. Jom kita baca mujawad nahwan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
Surah Al-Nazim, gitulah ayat pertama hingga ayat yang keempat daripada surah Quraisy. Perkataan li, ya, pertama tu saatnya li itu kalau ikutkan kepada pendapat daripada kumpulan nahwu, ya, yang pakar bahagian tata bahasa Arab ini, li yang pertama itu yang kita baca tadi daripada Madrasah Basri, ya, menyatakan bahawa li ini adalah sambungan daripada surah Al-Fil. Allah menyelamatkan siapa sahaja yang duduk di sekitar rumah suci Allah di Kaabah itu, di sekitarnya orang-orang Mekah, Quraisy itu, maka mereka itu diberikan satu panduan ataupun satu pelindungan, Ustaz. Pelindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah li yang bermaksud untuk menjaga, sebagai satu cara Allah nak menjaga kepada Quraisy. Tetapi pendapat yang kedua daripada Madrasah Kufah, ya, mereka menyatakan bahawa li ini adalah li at-ta'ajjub, ya, sebagai untuk hairannya, kan, takjubnya bahawa Allah menjaga kaum Quraisy walaupun mereka ni buat perangai, bunuh anak perempuan, buat dosa macam-macam, tetapi Allah masih lagi jaga mereka, iaitu dengan apa yang ada dalam surah Al-Fil, iaitu Allah menjaga Kaabah, menjaga Mekah daripada serangan Abrahah itu sendiri. Jadi bila kita membaca surah Li'ila fi Quraisyin ini, kita akan rasa takjub betapa Allah tetap sayang memberi peluang kepada orang yang buat dosa seperti Quraisy. Itu juga pelajaran untuk kita. Allah tetap juga memberi kita oksigen, memberi kita makan, peluang dan sebagainya, walaupun kita ini ada buat banyak kesilapan ataupun tidak buat yang terbaik sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, Allah tetap juga memberi kita macam-macam. Apakah tanggungjawab kita? Itu yang kita nak belajar lagi pada ayat yang ketiga keempat, membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini. Kita saksikan, iaitu khafa, takut, 124 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang digunakan pada ayat yang keempat bila Allah menyatakan dua perkara penting yang dilaksanakan, yang Allah berikan kepada kita, iaitu tentang makanan dan juga keamanan daripada ketakutan. Salah satu keamanan daripada ketakutan itulah yang dibuktikan dalam surah Al-Fil. Allah menjaga Mekah daripada serangan Abrahah sehingga mereka hancur. Dan kalau sudah diberikan macam-macam keamanan ekonomi, keamanan sosial, apakah tanggungjawab kita? Inilah jawapan pada ayat 3-4 sebentar lagi, insya-Allah. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baiti alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah,
Demikianlah kita mendengar sekali lagi ayat pertama hingga keempat surah Quraisy. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita dah masuk blok yang kedua. Sebelum kita pergi lagi untuk tadabbur lagi dua ayat yang dah kita hafal, yang sangat dekat dengan kita, yang semua orang boleh hafal dan semua orang boleh baca dalam solat. Namun selepas ni sudah pasti bacaan kita akan dapat merasai kelainan pada bacaan itu sendiri bila kita membaca Al-Quran dalam perkataan-perkataan yang kita sebut, dengan kita memahami sedikit sebanyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita mengaji sikit tajwid pada hari ini. Kita lihat di slide kita untuk sama-sama kita mengambil ulang kaji ataupun pelajaran daripada perkongsian tajwid ini, iaitulah sempurnakan hukum qalqalah, ada mak badal dan ada juga maklin. Dan maklin ni banyaklah, setiap semua ayat itu di hujungnya semuanya berhenti tu, semua jadi maklin belaka. Li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Semua itu adalah maklin belaka yang banyak kita kongsikan pada sebelum ni. Dan juga pada ayat yang keempat yang terakhir, alladhi at'amahum, ada qalqalah, di mana qalqalahnya at'amahum, huruf ta. Alladhi at'amahum, huruf ta. Yang mana huruf ta ni huruf qalqalah yang bersifat dengan kuat, yang tebal. Tapi banyak di kalangan pembaca berlaku kesilapan dengan menipiskan huruf ta. Dibaca seakan-akan huruf ta, dikeluarkan angin seperti begini. Allazi at'amahum, bila bunyi angin tu bukan ta lagi dah. Ta tak ada angin. Ta, ti, tu, ato. Ta, ti, tu, ato. Tak ada angin. Tiba-tiba kita baca allazi at'amahum. Bila kita bunyi angin tu, dia hampir nak pergi pada huruf ta, bukan lagi huruf ta. Sebab tu kesalahan yang kita lakukan, huruf yang kita silap sebut ataupun kita mengurangkan sifat sehingga berubah huruf itu, sama ada dia berubah makna ataupun berubah makna itu sama ada berubah kepada makna yang lain ataupun berubah kepada tak ada makna. Dua-dua ni berat belaka. Dua-dua ni orang Terengganu kata berat nanang belaka. Maksudnya berubah makna itu sama ada berubah kepada makna yang lain ataupun berubah kepada tidak ada makna pun, dua-dua tu kira berubah. Contoh allazi at'amahum, kita dah tukar ta, daripada ta tukar kepada ta, maka tak jadi masuk asal dah kan. Jadi kita kekalkan qalqalah at'amahum, kuatkan ta. Allazi at'am, sesuaikan dengan huruf ta, ato. Allazi at'amahum, jangan allazi at'amahum ataupun allazi at'amahum, tak bunyi langsung qalqalah. Jadi kita nak jelaskan, zahirkan setiap huruf, jangan kita kurangkan hak ataupun kita tenggelamkan ataupun kita hilangkan huruf itu. Kemudian ada mak badal. Mak badal tadi kita dah kongsi pada li ila fi quraish. Apa mak badal? Ada huruf mat yang didahului oleh hamzah. Sini wa amanahum min khauf. Huruf matnya apa? Alif. Wa amanahum, alif huruf mat, dan sebelum tu ada hamzah, huruf ma yang didahului oleh hamzah, maka berlakulah mak badal dekat situ. Wa amanahum dibaca dua harakat. Dan akhir sekali pastilah min khauf, huruf madlin. Apa nak kena madlin? Ada huruf mad iaitu waw dan ya sebelumnya berbaris di atas. Wa amanahum min khauf. Begitulah sedikit sebanyak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk menjelaskan tentang qalqalah, mat badal dan juga matlin. Ustaz ni matlin ni mat lembut ya. Dan sebenarnya surah ini memang Allah menyatakan tentang melembutkan pada orang-orang Quraisy kan. Sejuk-sejuk lembut. Lembut-lembutkan hati orang Quraisy yang degil-degil, yang keras-keras ni. Pasal mereka ni buat masalah, bunuh anak perempuan lah, pergi pukul orang, pergi menghancurkan ataupun mengherdik dan juga memaki kepada orang lain. Maka Allah menyatakan li'ilaf, kan Allah dah buat kamu ni bukan sekadar satu taklif, sesuatu yang menyejuk, melembutkan hati mereka ni dalam jangka masa panjang, dalam peristiwa yang pendek yang bernama
surah Al-Fil yang kita sudah belajar itu adalah satu bibit sejarah ataupun tanda sejarah yang besar yang orang-orang Quraisy mereka memang maklum tentang perkara tersebut, membuktikan betapa benarnya mereka dalam meneruskan legasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi apakah yang berlaku? Mereka cuba untuk memporak-porandakan, cuba menyelewengkan. Maka Allah beritahu kali kedua Ustaz, pertama ilaf, kedua Allah cakap lagi ilaf pada ayat yang kedua itu. Maksudnya apa? Sekali dah cakap kan Allah dah bagi macam-macam, kan Allah dah bagi macam-macam, dah kali kedua tu kira macam kalau ayah dah bagi tahu kali kedua, tutup TV kan, ataupun ayah cakap kan abah dah bagi kamu, tapi kalau kali kedua abah kan dah bagi kamu, belajarlah bersungguh-sungguh, kan itu satu amaran, peringatan daripada Allah untuk orang-orang Quraisy tersebut. Jadi apa kaitan dengan kita sebenarnya apabila kita melihat Quraisy diberi macam-macam ini, kita juga diberi macam-macam. Dalam kehidupan kita ini ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita terkesima betapa Allah memberi kita ilaf, maksudnya yang menyebabkan kita ada masalah buntu, tiba-tiba Allah berikan penyelesaian yang kita terkejut bahawa ia boleh diselesaikan ataupun kita selamat daripada sesuatu mara bahaya. Maka apakah kesannya sepatutnya falyabudu rabb hadzal bait. Inilah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah dah beri macam-macam, Allah dah selamatkan Kaabah, dah selamatkan Quraisy, diselamatkan walaupun kamu buat perangai, Allah dah selamatkan kamu. Sila bukan sekadar bersyukur, tetapi sila beribadah, menghambakan diri kepada Rabb hadzal bait, iaitu kepada Tuhan Kaabah ataupun rumah ini. Rumah ini merujuk pada apa? Kepada Kaabah. Mengapa dikatakan hadzal bait? Kerana hadzal bait ini adalah satu yang dekat dengan mereka Ustaz ya. Ini adalah rumah mereka. Mereka rasa bahawa ini adalah rumah mereka, tapi mereka kena ingat bahawa rumah ini ada Tuhannya dan ianya dibina oleh Nabi Ibrahim pada beberapa ribu tahun yang lepas itu, berteraskan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim beribadah kepada Tuhan yang satu, maka orang-orang Quraisy yang telah diberi macam-macam ini, Allah dah lembutkan hati mereka. Sepatutnya bila sudah dilembutkan, sila beribadah. Sila beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat yang ketiga ini memberi panduan kepada kita, bila Allah dah beri macam-macam, kita perlulah beribadah kuat-kuat. Itu dia punya point dia. Kita kenalah beribadah kuat-kuat. Lantaran apa? Jangan sampai kita ini diberi warning Ustaz ya. Kalau ayat surah Al-Fil, Allah beritahu kepada Nabi secara direct, secara langsung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah ceritakan direct kepada Nabi. Tetapi kalau dalam ayat yang pertama, ayat kedua ni, Allah bercerita tentang Quraisy kepada Nabi. Maksudnya Quraisy ni kepada pihak ketiga. Tapi Quraisy dengar. Dia lebih kurang kalau macam katakan anak saya lah Ustaz ya, Ibrahim, dia pergi kenakan adik dia Aisyah contohnya kan. Lepas tu bila saya sebagai ayah cakap pada Aisyah, Ibrahim ada kat situ ya, Aisyah, kalau orang yang dah beri macam-macam tapi buat perangai juga tak jadi baik, memanglah Ibrahim dengar kat sana. Mengapa saya tak cakap direct? Kerana sebenarnya sedang nak memarahi kepada Ibrahim tapi tak beritahu pada dia ya, beritahu dalam bentuk pihak yang ketiga. Jadi Allah beritahu tentang Quraisy ini kerana Allah murka, Allah marah, dan Allah memberi amaran kepada orang Quraisy, jangan sampai Allah dah selamatkan, dah beri nikmat macam-macam, orang datang berpusu-pusu ke Mekah itu untuk berekonomi sampai sekarang, dan jangan sampai seseorang itu masih lagi berfikir banyak kepada perkara-perkara dunia, tetapi hendaklah beribadah kepada Tuhan hadzal bait. Itu sebabnya Ustaz ni, dalam hidup kita ni ada orang yang dia bab rezeki ni, dia memang pagi petang siang malam mencari rezeki ya, tetapi ada orang yang dia kerja sikit je dia dah dapat income ataupun gajinya beribu-riban kan, mudah sampai beratus ribu pun ada. Jadi orang yang begini, yang banyak duit ini, sepatutnya dia mesti lagi beribadah banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pergi belajar ilmu agama, dia pergi baca Quran banyak, dia tolong orang banyak, berbanding dengan dia fikir macam mana nak tambah 3 juta 5 juta lagi selepas ini. Itu tandanya orang ini tidak mengambil pelajaran daripada surah Quraisy. Dan bila bercakap tentang Rabb hadzal bait ini, apakah peranan Tuhan Rabb hadzal bait? Allah menyatakan pada ayat keempat, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.
ya, iaitu yang memberi makan daripada kelaparan, dan wa amanahum min khauf, yang memberikan, mengamankan daripada ketakutan. Dua perkara ini yang kita nak bincang lagi selepas ini, kerana ia adalah satu perkara yang penting dalam sebuah negara, dalam sebuah negeri, dalam sebuah keluarga. Kita baca sekali lagi surah Quraisy untuk memastikan kita ingat kalau kita pernah menjejakkan kaki ke Mekah Madinah, Ustaz, kan? Pernah buat umrah, pernah pergi haji, kita nampak betapa betul Allah telah ilaf, bagi macam-macam kepada orang Quraisy di Mekah sana. Mereka tak payah nak buat promosi, Ustaz, ya. Tak payah buat promosi, orang datang je. PKP baru ni saja yang diterkesan sikit, kan? Tapi sekarang ni orang berpusu-pusu balik. Allah dah beri macam-macam itu, sila gunakan untuk beribadah, jaga orang-orang dan beri makan, beri minum kepada orang-orang yang hadir. Tak payah bimbang sangat pasal dunia. Dan mesejnya kepada kita, orang yang dah diberikan peluang macam-macam boleh sampai ke Mekah Madinah ini, pergi umrah, pergi haji, kalau income dia, pendapatan dia dah tinggi, janganlah dia sekadar fikir pasal income, pasal duit sahaja, tetapi sila belajar Quran, beribadahlah banyak-banyak kepada Tuhan hadzal bait. Ayat 1 hingga 4 surah Quraisy untuk kita ulang sekali lagi. Baik, masya-Allah, tabarakallah. Kita nak ulang sekali lagi pada surah Quraisy ini, dan juga sedikit selekoh tajam ataupun boleh kita berhati-hati. Sebenarnya dalam surah ini ada 1, 2 dan 3 mad badal. Satu li ila fi Quraisy, yang kedua ila fihim, itu juga adalah mad badal, dan yang ketiga wa amanahum min khauf, wa amanahum yang kita dah jelaskan sebentar tadi. Maka saya katakan mak pada setiap bacaan kita, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, kita baca surah Quraisy. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita 4 ayat daripada surah Quraisy yang harapnya pada tuan-tuan sudah pun mengulangnya dan menghafaznya untuk peringatan kepada kita bahawa Tuhan Hadzal Bait ini berperanan, berfungsi apa? Untuk memberi makan. Allah lah yang memberi makan kepada mereka daripada ju'in, daripada kelaparan. Kelaparan yang melampau, ya. Kelaparan melampau ini boleh berlaku pada waktu apa? Asyita. Dimulakan tadi rihlatash syita, kerana waktu sejuk, Ustaz, ya. Kalau kita tengok mana-mana di Pakistan ke di mana saja, bila musim sejuk, tumbuhan tidak menjadi, makanan tidak ada, maka menyebabkan kelaparan. Jadi ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keamanan ekonomi ataupun kemajuan ekonomi ini dinyatakan dalam ayat yang keempat ini. Kalau sesebuah negara itu ada makanan, ekonominya bagus, sebenarnya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ilaf,
memberikan kurniaan untuk melembutkan hati kita untuk menjadi hamba. Sila beribadah kepada Rabb hadzal bait. Bukannya sudah kaya Ustaznya, lepas tu makin lagi nak kaya, makin sibuk lagi, tak sempat baca Quran, tak sempat solat, padahal sudah kaya, dah cukup untuk makan nasi sepinggan. Kita bukan perlu makan nasi setalam Ustaznya. Tetapi kadang-kadang ada orang bila diberikan kaya, diberikan makanan, dia nak makan lagi. Kalau boleh dia nak makan orang, bukan nak makan lagi nasi Ustaznya. Kerana apa? Kerana dia tidak sedar bahawa ini Allah beri ini untuk menjaga, melembutkan hati kamu yang kasar tersebut, yang sudah perlu diberikan peringatan. Yang pertama. Yang kedua, Allah menyatakan wa amanahum min khauf, iaitu Allah mengamankan, dia memberi rasa keamanan kepada mereka daripada khaufin, iaitu ketakutan yang melampau. Pada waktu saif, pada waktu musim panas itu, bila mereka bawa dagangan mereka Ustaz, bila lalu di padang pasir, mereka akan dirompak. Dan apabila Allah nyatakan wa amanahum min khauf, satu, mereka itu terjaga tidak dirompak, yang keduanya mereka terjauh daripada Abrahah, ya, yang menyebabkan apa? Mekah itu masih lagi stabil, dan orang yang ingin berekonomi dengan orang-orang Quraisy di Mekah itu, mereka tidak ada masalah. Ini adalah peranan, ini adalah daripada Allah Rabb hadzal bait. Bila kita melihat kepada kemajuan ekonomi dalam rumah kita, kita sudah dapat keamanan sosial, kita tak ada pula ada orang nak pergi pukul, ada orang-orang yang mengganas. Kalau dua perkara ini sudah dapat dalam hidup kita, peranan kita adalah untuk banyakkan beribadah, ya. Bukannya makin banyak lagi kita dapat ekonomi Ustaz ni, dah aman, boleh main internet, maka duduk kat rumah tu main internet je selalu kan, berbanding dengan kita menggunakan semua kemajuan yang ada ini untuk mengabdikan diri pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Dan inilah mesej daripada surah Quraisy untuk mengingatkan Quraisy itu adalah puncak yang mendapat ilaf, ya, tetapi kita juga mendapat ilaf pelbagai perkara untuk menautkan hati kita kepada Allah, dan perkara itu bukannya sia-sia, tetapi untuk menuntut satu pengorbanan. Beribadahlah, banyakkan menghambakan diri kepada Allah pada perjuangan menuju kepada Allah. Ajak orang kepada kebaikan, jangan lagi berkira-kira macam mana lagi saya nak cari duit, macam mana, kerana Allah sudah mudahkan kita. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan bersyukur atas setiap kurniaan nikmat dan gunakan ke arah perkara yang bermanfaat. Itu yang perkara pertama, ya, bersyukur atas nikmat dan gunakan ke arah bermanfaat. Yang kedua, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Falyabudu rabb hadzal bait, ya, jangan digunakan segala nikmat keamanan dan ekonomi yang ada itu untuk kita makin jauh daripada Allah, makin menganjurkan program-program yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, bina negara yang aman dan damai dengan menjauhi perkara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apabila kita membina negara aman damai, sebenarnya kita mendapat bantuan daripada Allah Rabb hadzal bait. Itulah perjuangan yang perlu diusahakan selain daripada kemajuan ekonomi, ya. Kalau ada orang yang ada masalah, tak cukup duit, peranan bagi kita bersama pemimpin bagi negara ini terutamanya untuk membina kestabilan ekonomi, bukan menyalahkan antara satu sama lain. Kita sama-sama berdoa di hujung ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa mensyukuri akan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami, berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami bersyukur kepada apa sahaja yang Kau berikan kepada kami ya Allah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk kami melakukan amal soleh ya Allah. Redhakanlah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Redhakanlah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami istiqamah dalam membaca dan mentadabbur, mengamalkan isi kandungan Al-Quran Karim ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk sama-sama kita sedar bahawa Allah telah beri kita macam-macam, ya, untuk melembutkan hati kita. Jika dalam rumah kita ini mudah
dari bab makanan ya, dan juga bab ekonomi, dan juga aman hidup kita ini tak ada dikejar oleh alung, tak dikejar oleh orang-orang yang nak menindas. Dua perkara itu tandanya Allah memudahkan kita, ilaf kepada kita untuk apa? Kita makin lagi menggunakan masa yang ada untuk berfikir, beribadah, makin menundukkan diri pada Allah SWT. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan, menyumbang, dan dalam masa yang sama ini untuk menyebarkan nilai ya, agar jangan ada yang merasakan keamanan ekonomi, keamanan sosial itu untuk kami berjoli, bersukaria dan menindas orang lain, tetapi makin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Quraisy yang kita nampak hari ini pendek tetapi amat bermanfaat, dan kita akan lihat bagaimana apa yang saya kena buat, terutama pada pemimpin-pemimpin yang dikritik oleh Allah dalam surah Al-Maun pada hari esok. Insya-Allah kita dalami di Al-Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum.